Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di syurga, kami bersyukur dan berterima kasih kerana pada pagi ini kita berkumpul di sini. Kami juga berdoa supaya Tuhan terus berbicara kepada kita melalui firman-Mu dan berdoa supaya firman-Mu akan membentuk hati dan juga minda kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi semua. Pagi. Shalom. Shalom. Nah, hari ini saya akan berkhotbah dari Ibrani pasal 7 di mana ia berkata bahawa Yesus adalah imam agung. Nah, tetapi sebelum itu, kalau hari ini kita berbincang dengan topik padri ataupun imam, biasanya kita akan terfikirlah pembaptisan kan? Pentabisan kan, kerana pentabisan adalah di mana seseorang sebelum mereka dijadikan padri, mereka akan didoakan oleh bishop, okey, betul atau tidak? Ditabiskan oleh bishop untuk menjadi padri. Jadi hari ini kalau kita berbincang dengan topik padri, biasanya kita akan terfikir bahawa padri adalah seorang yang memimpin gereja, padri adalah seorang yang berkhotbah, padri adalah seorang yang menjalankan pelayanan-pelayanan di gereja. Betul kan? Betul kan? Semua kenal padri kan? Ya, mungkin di antara kita berfikir bahawa padri juga mempunyai urapan, urapan yang tinggi, high anointing. Nah, kenapa saya berkata begitu? Kerana kadang-kadang kalau padri tidak ada di tempat itu, banyak masalah yang berlaku. Contohnya hari ini, pada awal pagi sebelum saya datang, musician sudah turn on semua punya sistem. Mereka sudah turn on speaker, mixer, instrumen, termasuk mic. Tetapi bunyi tidak keluar dari speaker. Mereka sudah try 2 kali kan? 2 kali pun tidak berjaya. Jadi apabila saya sampai di gereja, itu worship leader pun panggil, Reverend, kami sudah buka semua, tetapi itu bunyi kan masih belum keluar. Jadi sebagai padri, saya hanya jalan ke hadapan dan tanya banyak soalan lah. Bagaimana kamu buka kamu punya sound system, bagaimana kamu turn on semua ini. Mereka menjelaskan kepada saya. Saya hanya datang, tengok-tengok. Saya pergi itu komputer sana, saya tengok semua sistem okey, semua pun okey. Saya cakap, okey, try sekali lagi lah. Mana tahu semua bunyi keluar dari speaker. Saya tidak ada buat apa-apa. Saya hanya berdiri di sana saja. Kenapa? Kerana urapan yang tinggi. Kerana saya adalah seorang padri. Kadang-kadang kalau saya tidak ada di gereja ataupun tidak ada di kebaktian, banyak masalah yang berlaku pada minggu itu. Contohnya apa yang berlaku kalau saya tidak ada di sinilah. Kalau hari Ahad itu saya tidak ada, mungkin saya pergi ke gereja yang lain ataupun pergi ke Miri. Kemudian pada awal pagi saya akan terima panggilan daripada staf saya ataupun worship leader. Apa? Padri, Reverend, itu gereja kan ada power trip. Kenapa power trip? Biasanya semua okey kan? Ya, saya pun tidak tahu. Cek, dia ada masalah, boleh turn on sudah. Kemudian sudah settle satu problem. Kemudian tidak lama kemudian saya terima telefon lagi. Reverend, itu komputer kan tidak dapat on. Kenapa tidak dapat on? Semua pun tidak tahu. Kenapa? Kerana minggu itu saya tidak ada di sini. Dia ada urapan dari padri. Tidaklah, ini bukan benar-benar lah. Nah, jadi apabila kita bincangkan tentang padri, topik padri, biasanya kita akan terfikir semua benda ini kan. Nah, tetapi kalau saya berkata kepada kita bahawa Yesus adalah imam yang agung ataupun padri yang agung, mungkin kita tidak dapat fikirkan bagaimana Yesus adalah imam yang agung. Kerana di dalam Injil tidak ada menjelaskan ataupun menceritakan bahawa Yesus telah menjalankan tugas sebagai imam di dalam bait Allah. Betul atau tidak? Kerana di dalam Injil dia hanya menceritakan bahawa Yesus telah menjalankan apa? Preaching, berkhotbah, tentang kerajaan Allah. Dia pergi ke mana-mana tempat, dia berkhotbah tentang kerajaan Allah dan juga pertaubatan. Bukan sahaja itu, Yesus juga melakukan mukjizat. Di mana dia pergi, dia hanya melakukan mukjizat dan juga penyembuhan.
Okay? Semua ini berlaku di dalam kehidupan Yesus. Tetapi di dalam Injil kita tidak pernah atau membaca satu ayat pun yang menjelaskan ataupun menceritakan Yesus menjalankan tugas dia sebagai imam. Hanya satu cerita yang sangat terkenal adalah semasa dia memasuki ke Yerusalem, minggu yang terakhir, dia pergi ke Bait Allah. Apa yang berlaku pada masa itu? Dia menjadi marah, marah, dan dia menterbalikkan meja. Dan dia marah kerana kamu telah menukar Bait Allah ini menjadi tempat curi. Kenapa? Kerana mereka menjual barang-barang untuk pengorbanan. Mereka menjualkan burung-burung membati untuk pengorbanan. Hanya dalam ayat itu kita tahu bahawa Yesus pergi bukan sebagai imam tetapi sebagai anak Allah. Betul tak dia? Kerana dia telah berkata, kerana kamu menukar Bait Bapakku menjadi tempat curi. Jadi hari ini kalau kita belajar sesuatu tentang Yesus adalah imam besar, kita tidak boleh bayangkan ataupun kita tidak dapat memahami apa yang diajar oleh Ibrani pasal 7. Kerana Ibrani pasal 7 dia menceritakan satu Ibrani pasal 7, 8, 9 dan juga 10 menceritakan kepada kita, mengajar kita tentang Yesus bahawa dia adalah seorang imam. Jadi untuk mengetahui Yesus ataupun memahami Yesus adalah imam besar, kita harus kembali kepada perjanjian lama. Kita harus kembali kepada awal di mana Yesus memanggil Abraham keluar. Kamu masih ingat Abraham kan? Yesus memanggil Abraham, tinggalkan tempat tinggal kamu dan pergi ke tanah perjanjian. Tetapi lepas beberapa ratus tahun baru mereka boleh masuk ke tanah perjanjian. Semuanya ini bermula pada masa itu. Okey? Nah, kerana di dalam perjanjian lama, ia menjelaskan juga menceritakan, mengajar kita tugas imam-imam pada masa itu. Okey? Nah, pada masa itu kita mesti mau ingat apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham adalah hampir sempurna ataupun almost complete. Almost complete with Abraham. Why? Kenapa? Kerana di dalam ayat 22 di sini berkata, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kepada kamu kenapa perjanjian yang lebih kuat. Nah, kalau kita kembali kepada perjanjian lama. Perjanjian lama, apa yang diberikan kepada Abraham adalah perjanjian yang membawa berkat kepada Abraham. Ingat, nama dia akan menjadi terkenal. Tuhan akan memberi dia banyak cucu cicit, sebagai bangsa yang besar. Kemudian dia juga akan memberi Abraham tanah perjanjian. Kalau kamu masih ingat kan? Kemudian Tuhan juga memberi perjanjian kepada Abraham bahawa dunia ini akan diberkati melalui nama dia, melalui bangsa dia. Ini adalah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan. Nah, dan pada masa itu Tuhan juga memilih suku Levi untuk menjadi imam. Nah, pada masa itu kalau kamu tengok imam-imam besar, imam-imam di perjanjian lama, tugas mereka, salah satu tugas mereka adalah untuk memberi pengorbanan. Tujuan pengorbanan adalah untuk meminta Tuhan mengampuni dosa mereka. Dengan kata lain, membersihkan mereka. Dengan pengorbanan. Darah semua ini. Nah, ini adalah tugas imam-imam di perjanjian lama.
Jadi soalannya, jika imam-imam di Perjanjian Lama boleh pengorbanan mereka yang mereka buat boleh mengampunkan dosa, adakah mereka memerlukan Yesus? Adakah mereka masih memerlukan Yesus pada Perjanjian Lama? Tidak. Kerana selagi imam-imam itu boleh membuat pengorbanan, mereka boleh mendapat pengampunan daripada Tuhan. Jadi, Yesus tiada guna. Nah, tetapi kalau kamu tengok dua perkara, pertama adalah perjanjian diberikan kepada Abraham adalah perjanjian berkat. Semuanya adalah berkat. Kecuali perjanjian keselamatan. Kerana di dalam Perjanjian Lama, walaupun imam-imam boleh menolong kamu membuat pengorbanan dan meminta pengampunan daripada Tuhan, tetapi itu tidak menyelamatkan mereka daripada dosa mereka. Ingat, mereka hanya mendapat pengampunan daripada dosa, tetapi bukan keselamatan. Hanya melalui Yesus barulah kita boleh mendapat satu perjanjian yang lebih kuat, iaitu termasuk keselamatan. Kerana hari ini, Alkitab, kita mesti ingat, Alkitab ini ditulis untuk membaca pada zaman-zaman dulu. Bagi mereka, mereka tidak nampak. Oleh itu apabila Yesus datang, mereka menyalibkan dia di atas salib. Kerana mereka tidak nampak, mereka tidak faham, mereka ingat bahawa asalkan imam-imam ini sudah memberi pengorbanan, itu sudah cukup. Tetapi bagi kita pada hari ini, kita boleh melihat dan membaca kembali rencana Allah. Jadi bagi kita, kita tahu bahawa Yesus adalah satu jaminan. Dan ia memberi kita satu perjanjian yang lebih kuat daripada Perjanjian Lama. Oleh itu kita mempunyai perjanjian yang baru. Kerana berkat yang diterima oleh Abraham tidak termasuk keselamatan. Tetapi sampai Yesus barulah kita mempunyai perjanjian untuk keselamatan. Okey? Jadi apabila kita berbincang dengan topik bahawa Yesus adalah imam besar, cuba kita kaitkan dengan perjanjian baru kita bahawa kita semua akan diselamatkan. Yang kedua adalah Yesus adalah imam besar. Dia memberi kita satu jaminan. Apa yang berlaku pada hari ini adalah satu jaminan daripada dia, kerana dia tidak akan berubah. Amin. Ya, kenapa dia boleh berbuat demikian? Dua sifat-sifat sahaja. Yang pertama adalah Yesus adalah imam yang abadi. Dalam ayat 23 hingga 25 di sini berkata, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam. Ini merujuk kepada Levi. Kerana mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam, tetapi kerana ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Kerana itulah ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup sentiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dalam 3 ayat ini, kenapa Yesus boleh menjadi imam yang agung adalah kerana dia adalah imam yang abadi. Kenapa imam yang abadi? 2. Bahawa sifat berkelanjutan dari imamat Kristus. Dengan maksud lain, dia tidak pandai mati. Bukan tidak pandai mati. Dia tidak boleh mati. Tidak pandai kita semua pun tidak pandai mati kan. Tetapi sampai waktunya kita semua tahu sudah. Tetapi bagi Yesus bukan dia tidak pandai. Kenapa tidak pandai? Dia tidak boleh mati. Kerana imam-imam yang lain termasuk padri semua akan berlalu. Kita akan mati satu hari nanti, dan pelayanan ataupun panggilan sebagai imam harus diteruskan.
Tetapi ini hanya dilakukan oleh satu orang saja, Yesus, kerana dia tidak boleh mati. Nah, dan yang kedua adalah sifat syafaat dari Imam Kristus. Nah, kenapa sifat syafaat? Dalam ayat 25, balik 25. Nah, bahagian yang pertama, kerana itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Nah, semua ini adalah merujuk kepada pekerjaan Yesus di atas kayu salib, kematian, pengampunan dosa. Semuanya ini telah dilakukan oleh Yesus di atas salib. Kemudian bahagian yang kedua, sebab ia hidup sentiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ia juga merujuk kepada kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus, bahawa Yesus sentiasa berdoa untuk kita. Jadi kita boleh melihat bahawa Yesus adalah imam yang abadi. Dia tidak boleh mati dan dia terus berdoa untuk setiap kita sampai hari ini, sampai masa hadapan. Dan ini adalah imam kita. Walaupun saya seorang padri, tetapi suatu hari nanti saya juga akan meninggal. Suatu hari saya juga akan meninggal kerana saya hanya sementara saja menjalankan tugas yang diberikan oleh Yesus. Saya hampir 41 tahun. Kalau berbanding dengan Mahathir, separuh jalan pun tidak sampai. 41 campur 41, 82 sahaja. Kemarin mungkin semua pun tahulah, Mahathir masih keluar untuk mengundi. Penamaan. Woi, ini zaman apa sudah kan? King Charles umur 70 lebih jadi raja. Nah, ada satu perkara yang hanya berlaku di KK sahaja. Jika sesiapa yang ingin panjang umur, maksudnya tidak mau matilah, mau hidup sampai umur 90 tahun ke atas, kamu boleh tinggal di The Ark, kampung retirement, Anglican kampung retirement, retirement kampung. Itu adalah tempat tinggal untuk orang-orang tua. Nah, kalau kamu mau hidup sampai umur 90 tahun yang ke atas, apabila kamu sudah tua, kamu berpindah ke sana, tempat rumah orang tua. Kenapa? Kerana tahun ini padri di Christchurch telah melakukan beberapa funeral, pengemudian adalah semua dari The Ark. Semuanya meninggal umur lebih 90 tahun. Maksudnya tahun ini tidak ada yang di bawah umur 90 tahun meninggal. Jadi sesiapa yang mau panjang umur kan, pergi di Ark sana. Sana makanan semua diberikan. Ada orang jaga kamu, tidak apa. Kamu hanya tunggu masa saja. Sorry ya. Tunggu masa saja. Okay. Nah, kita akan berlalu. Bukan sahaja itu, Yesus juga akan terus berdoa untuk setiap kita sampai hari ini. Ini adalah sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah Yesus adalah imam yang sempurna. Dalam ayat 26, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, iaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat syurga, yang tidak seperti imam-imam besar yang lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan Yesus yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Nah, apa yang dimaksudkan dalam 3 ayat ini? Yang pertama adalah sifat Kristus yang sempurna. Dia tidak ada dosa. Dia adalah orang yang sempurna. Dia tidak ada dosa. Dia adalah kudus. Barulah dia boleh meninggal
barulah dia boleh disalibkan di atas kayu salib untuk memikul dosa kita. Kalau dia juga ada dosa, kita juga ada dosa, tidak mungkin Yesus boleh mati untuk kita. Okay, sama saja. Tetapi kita mesti ingat bahawa dia adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Kamu jangan guna Nescafe 2 in 1 atau 3 in 1 untuk dibandingkan dengan Kristus. Tidak boleh. Kerana pada masa yang sama dia adalah manusia. Pada masa yang sama dia juga adalah Tuhan. Dan sifat dia adalah sempurna kerana dia tidak ada dosa. Paulus telah mengatakan bahawa dia adalah manusia yang sempurna, manusia yang tidak berdosa. Barulah dia boleh menanggung dosa kita. Betul atau tidak? Kalau semua pun ada dosa, macam mana saya boleh mati untuk kamu? Tidak boleh. Adalah kerana kamu dipenjarakan, kamu ditangkap. Barulah saya seorang yang bebas, barulah boleh menggantikan kamu semua. Betul atau tidak? Kerana sifat Yesus adalah yang paling sempurna. Bukan sahaja itu, yang kedua, pengorbanan hanya sekali sahaja untuk selama-lamanya. Kalau di dalam perjanjian lama, imam-imam besar, sebelum mereka menolong kamu membuat pengorbanan, mereka harus buat untuk diri dia sendiri. Dia mau pergi membuat pengorbanan untuk pengampunan dosa diri sendiri dahulu, baru untuk kamu. Dia tidak boleh, siapa ada dosa? Saya tolong kamu buatlah. Tidak boleh. Kenapa? Kerana kalau dia tidak membuat pengorbanan untuk dosa mereka, pada masa dia memasuki ke bait Allah, dia akan terus berjumpa dengan Tuhan. Dan kata lain, matilah. Oleh itu mereka harus berbuat pengorbanan untuk diri sendiri, baru mereka boleh tolong jemaat-jemaat untuk membuat pengorbanan. Tetapi Yesus lain. Yesus hanya membuat sekali sahaja, bukan untuk diri dia, tetapi untuk kita semua. Oleh itu kita mesti ingat bahawa seorang Kristian apabila dia telah memilih membuat keputusan untuk mempercayai Yesus dan mengikuti Yesus, dia telah diselamatkan untuk selama-lamanya. Nah, minggu lepas saya ada berkata bahawa kenapa Ibrani berkata bahawa seseorang boleh tidak dapat diselamatkan adalah masalahnya bukan Tuhan. Tuhan telah memberi kita kasih karunia bahawa setiap kita yang memilih untuk mempercayai kepada Yesus akan diselamatkan. Betul atau tidak? Tetapi bagi kita masih boleh menolak Yesus. Minggu lepas Ibrani pasal 6 berkata, sesiapa yang menolak Yesus tidak boleh diselamatkan sekali lagi. Tiada. Kenapa? Kerana kamu telah dilahirkan semula, kamu tidak boleh dilahirkan sekali lagi. Oleh itu, janganlah kita menolak Yesus. Kita harus tetap setia kepada Yesus sampai akhirnya. Jangan sesekali Yesus, saya tidak mau mengikut kau. Kalau kamu masih ingat contoh yang saya gunakan minggu lepas gereja di Padang Merdeka, saya percaya bahawa padri itu tidak dapat diselamatkan. Kerana dia telah merasai kasih karunia Tuhan, dia telah melihat mukjizat di dalam kehidupan dia, dia telah mempelajari di seminari tentang siapa Yesus. Tetapi pada akhirnya dia tetap menolak Yesus. Apa yang berlaku? Saya juga percaya bahawa Ibrani pasal 6 berkata, sesiapa yang menolak Yesus tidak boleh diselamatkan lagi. Kerana kalau kamu kembali kepada Yesus, kamu macam menyalibkan Yesus sekali lagi.
Semua ini di dalam firman Tuhan. Okay? Nah, yang terakhir adalah semua yang berlaku. Okay? Dari awal hingga Yesus, dari sampai sekarang, semua ini adalah rencana abadi Tuhan. Mungkin kita fikir bahawa Yesus bukan rancangan awal Tuhan. Mungkin pada awal Tuhan mengutus Musa, tetapi gagal. Tuhan mengutus siapa lagi? Hakim-hakim, tetapi gagal juga. Kemudian Tuhan mengutus siapa? Raja. Raja juga gagal. Pada akhirnya Tuhan mengutus nabi-nabi, tetapi semuanya gagal. Mungkin kita fikir bahawa memandangkan semua rancangan-rancangan telah gagal, barulah Tuhan mengutus Yesus. Tetapi itu adalah salah. Kerana Yesus adalah satu-satunya rencana Tuhan. Dari awal lagi, pada saat Adam dan Hawa berdosa kepada Tuhan, pada masa itu Tuhan telah menubuatkan bahawa keturunan Hawa akan menghancurkan iblis, dan ia merujuk kepada Yesus. Jadi sebelum Tuhan mengutus Yesus, dia mengutus Musa, mengutus hakim, mengutus raja-raja, nabi-nabi dan semua orang. Dan pada akhirnya barulah Tuhan mengutus Yesus. Yesus bukan plan B. Kerana pada saat Yesus disalibkan di atas salib, Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Dari awal lagi Tuhan telah berfikir untuk mengutus Yesus, dan Yesus menyempurnakan rencana Tuhan. Jadi hari ini apa yang kita belajar tentang Yesus adalah Imam Agung adalah untuk menolong kita bahawa Yesus mati untuk dosa kita, dan dia menyempurnakan perjanjian Tuhan, memberi kita keselamatan. Apa yang dia lakukan, imam-imam besar tidak boleh di perjanjian lama. Dan yang terakhir sekali adalah Yesus adalah plan utama dari awal lagi sampai sekarang. Jadi apabila kita berbincang dengan topik bahawa Yesus adalah imam besar, ingat bahawa dia adalah seorang imam yang hidup sampai sekarang. Dan dia sentiasa berdoa untuk setiap kita. Amin. Mari kita berdoa.